الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد على الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم يسر ولا تعسر عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya kepada siapa? Baginda menjawab, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang awam mereka. Jadi sebelum kita sambung perbahasan minggu lepas, suka saya ingatkan semula berkenaan dengan makna an-nasihah. Sebab makna ni banyak berlaku, banyak timbul kekeliruan berkenaan dengan makna ni. Jadi ulama memberikan beberapa makna bagi perkataan an-nasihah, dan di sini saya petik 3 sahaja. Iaitu yang pertama, inginkan kebaikan. Sebab nasihat, bila mana seseorang beri nasihat, makna dia nak memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, saling menampung atau menutup kekurangan. Dan yang ketiga dengan makna ikhlas. Dan makna yang paling tepat adalah makna yang ketiga, kerana dia boleh merangkumi kesemua ciri yang tersebut di dalam hadis ini dan juga bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan perbahasan an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam, pemimpin orang-orang Islam, semuanya telah kita bincang dah sebelum ni. Selama 7 minggu lah. Malam ni masuk minggu yang ke-8. Dan berkenaan dengan ammatul muslimin, berkenaan dengan an-nasihah, nasihat kepada orang-orang Islam, itu pun sebahagiannya telah kita bincangkan dan kita sambung perbahasan minggu baru ni. Minggu sudah. Yaitu termasuk di dalam an-nasihatu li'ammatihim, nasihat kepada orang awam Islam. Termasuk di dalam an-nasihah yaitu ikhlas kepada orang awam Islam, ialah inginkan supaya mereka memperolehi kebaikan sebagaimana yang kita suka, kita nak, sebagaimana yang kita inginkan kebaikan tersebut, dan ingin supaya mereka terhalang daripada keburukan sebagaimana kita juga taksir, tidak mahu kepada keburukan tersebut. Jadi ciri ini an-nasihatu li'ammatihim, li'ammatil muslimin, hak berkenaan dengan ini dia bertepatan dengan hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia suka, ia ingin saudara dia tu memperolehi sebagaimana hak dia nak, sebagaimana hak dia suka. Jadi dia semakna dengan hadis tersebut, iaitu setiap perkara yang baik, setiap benda-benda kebaikan, hak kita nak, kita memperolehinya, kita nak juga supaya dia turut sama memperolehi. Dan di antara kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan ini, hak paling besarnya kebaikan di dalam agama. Hak tu hak paling besar. Mana-mana masalah pun hak paling utama, paling tinggi di dalam agama, dalam agama. Jadi kalau kita Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang yang boleh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar hak wajib, hak sunat pun kita boleh buat juga. Maka
kita nak juga, sepatutnya kita mahu juga supaya saudara kita pun boleh sebagaimana hak kita boleh. Sebagaimana hak kita kecapi sekarang ini, nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak biar dia pun boleh juga. Jadi kita nak biar dia pun boleh juga tu lagu mana cara. Ikutlah lagu-lagu mana cara, nasihat kau, ajak kau, fikir lagu mana cara supaya saudara kita di luar sana ni ramai lagi yang tidak memperolehi kebaikan yang sebegini besar. Hidayah, petunjuk yang sebegini besar. Kalau orang tua, sama-sama cara orang tua. Orang tua ramai di kalangan, kita kata warga emas ke, ataupun orang yang sudah berumur, ramai. Kita tengok ramai ada hak mari masjid. Tetapi kita tengok ramai lagi duduk kedai kopi. Duduk lepok, duduk mai, duduk buat, mai haji. Duduk di Mekah nak hari, duduk haji nak hari. Tu ramai lagi. Maka kita hadap sini, Allah Subhanahu wa taala telah beri kebaikan ni, maka kita nak juga supaya saing-saing kita hak luar tu boleh juga kebaikan. Hak anak-anak muda, hak muda-muda, alhamdulillah boleh mari masjid ni. Kebaikan yang begitu besar Allah Taala beri. Tapi luar tu ramai mana lagi duk nerak atas motor, duk naik motor kayasa. Ramai mana lagi luar tu. Hak hidup dengan penuh dengan gejala sosial, penuh dengan masalah-masalah kemaksiatan yang dilakukan, maka kita fikir benda baik kita boleh Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita. Kita rasa nikmat dalam kebaikan ni, kita nak saudara kita, sahabat-sahabat di luar sana pun biar boleh juga. Lagu mana cara kita fikir? Sekadar hak kita mampu, kalau anak-anak kalau boleh tegur, boleh nasihat, boleh waksai. Kadang-kadang kita kurang mendekati hak sama umur, kurang mendekati hak setara dengan dia, hak sebaya dengan dia. Yalah dari satu segi tidak mendekati takut terjebak sama, tu memang molek. Tak sih dekat kerana faktor tu. Tapi tak sih mendekati juga boleh menyebabkan dia jadi semakin jauh. Semakin jauh. Kita koho molek Allah dia, koho tak molek Allah kita. Dia jadi semakin jauh. Kita kena fikir lagu mana cara kita nak buat. Amo tengok, kita baca satu artikel baru-baru ni. Datuk Luk Ghazali. Dia menyarankan, bagus sarannya dia tu. Lagi satu sudut memang comel. Cara nak mendekati anak muda. Orang muda ramai kok minat pada Islam, alhamdulillah ramai boleh kebaikan tu. Ramai mana dah. Tapi orang tak minat kepada Islam. Lagu mana cara nak mendekati? Dia sarankan kepada anak-anak muda dalam lepas muka dia orang mana pimpin depan. Dia sarankan pecah sekali piah tu pakai topi. Pakai topi sudu dia kata. Biar rapat, boleh masuk rapat dengan anak muda. Bapa nak suruh kebaikan hak kita boleh ni, anak muda lain pun biar boleh juga. Cuma sesuailah dengan orang tu. Tengoklah hak tu cuma kena fikir, boleh fikir. Itu salah satu daripada pendekatan. Dan pendekatan itu boleh fikir. Lagu-lagu mana pun cara boleh fikir. Jadi mungkin di suatu ketika pandangnya anak-anak muda terutamanya, kalau hidup beragama tak lagu ni cara dia. Benda-benda yang menakutkan dia. Kena kepala botok kau kita kata. Tu ngetak bulu kat lah dia ni. Kena lagu ni, pakai lagu ni, menyebabkan dia jadi jauh. Rasa tak lagi. Sekarang ni alhamdulillah, mana udara tu berubah dah sikit. Lain dah sikit. Anggapan tu lain dah sikit. Menyebabkan kehormatan anak muda dia berminat mendekati agama. Jadi mungkin cara tu kita boleh ubah lagi. Selagi tidak melanggar batas-batas syariat. Selagi tidak tepuh batas-batas syariat tu. Ini semua dia termasuk dalam fun. Kita nak kebaikan. Nak supaya saudara kita, sahabat kita, orang di luar sana boleh kebaikan sebagaimana yang kita boleh. Lepas tu banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Antaranya kita nak seperti contoh kita nak jadi pemimpin. Lepas tu kalau kita nak jadi pemimpin, kita kena orang lain nak jadi pemimpin juga kok.
Kalau lagu tu ramai apa kat jadi pemimpin belaka, siapa nak jadi rakyat? Hatu tu mana kita nak supaya diri kita ni layak menjadi sebagai seorang pemimpin. Orang lain pun biar gitu juga. Ada ciri-ciri kepimpinan tu. Dia ada. Sebagaimana Nabi SAW kita kata contoh. Di dalam galakan dia supaya seseorang itu berebut nak hidup sahawat, sedepan. Sedepan semaya. Galakan Nabi. Wayak kelebihan. Sedepan ni belakang tu email ni kelebihan gini. Supaya orang berebut. Tu. Tapi bila-bila tu Nabi pesan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah hak duk belakang aku ni, belakang tu email ni kena orang pandai-pandai. Orang bijaksana, orang ada ilmu. Jadi maknanya dia suruh kita berkeinginan nak dapat kelebihan tu. Tapi di samping tu kita kena melengkapkan diri kita supaya memang kita layak duk belakang tu email. Di samping tu kena ngaji tambah ilmu, lagu tu. Jadi begitu juga dalam bab ni, kita suka nak jadi pemimpin, nak dapat kelayakan untuk jadi pemimpin. Kita nak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat juga kelayakan tersebut. Jadi maknanya kita nak supaya dia juga beroleh kebaikan sebagaimana yang kita nak diri kita ni dapat kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kita nak supaya saudara kita ni orang awam Islam, orang lain, orang awam ni terhalang daripada keburukan. Sebagaimana kita tak suka, gapo dia kita tak suka benda buruk menimpa kita. Gapo dia kita tak suka benda buruk kena kita. Gapo dia? Hak tu pun kita nak saudara kita, orang awam ni semuanya terhalang daripada keburukan tersebut. Kita tak sih gapo. Hak mana kita tak sih, kita tahu ke dia. Kalau semua orang fikir lagu tu, semua orang bertindak lagu tu, hidup lagu tu, comel. Tak payah ada polis. Tak payah. Senang. Senang. Kalau semua ada ciri-ciri tu. Kalau kita tak suka, orang mengganggu lalu lintas, kita sendiri pun tak buat juga. Kalau kita tak suka, kita mari nak parking ke Allah, demonya parking, metak kata besar. Patutnya masuk gini, masuk gitu. Kita tak buat juga. Sebab kita tak suka. Kita tak suka. Benda tu kita tak suka, maka kita tak buat kepada orang lain. Dia banyak perkara. Benda tu banyak. Kita masuk bilik air, kita tak suka. Kalau kita masuk bau, tak bau pengah-pengah, kita tak suka. Maka kita sendiri pun kita akan jaga supaya orang lain pun terhalang daripada kemudaratan tersebut. Hak tu hak kecil-kecil, hak halus-halus. Hak tu hak besar-besar. Kita tidak suka hidup di dalam kesesatan. Kita tak suka hidup kita tak ada panduan. Kita tak suka hidup kita tak ada pedoman, maka kita tidak suka juga orang awam yang lain hidup di dalam keadaan tidak berpedoman. Kita tak suka. Bila kita tidak suka dia hidup dalam kesesatan, bila kita tidak suka juga dia hidup dalam keadaan tak ada pandu arah, tak ada panduan, maka kita akan fikir, kita akan berusaha, kita akan buat kerja supaya apa? Supaya dia turut sama mendapat pimpinan, mendapat petunjuk, mendapat hidayah sebagaimana hak kita boleh. Kalau lagu tu orang Islam mikir Allah, comel, tak ada masalah. Nak buat kerja agama senang. Senang nak buat kerja agama. Tak makan gaji pun tak apa. Tu bila mana keperluan agama tu sudah cukup, keperluan hidup tu sudah cukup lah. Sudah ada keperluan hidup. Lepas pada tu tak buat kerja, beri sumbangan untuk agama. Bapa nak pastikan orang lain pun mendapat petunjuk sebagaimana kita boleh petunjuk juga. Nak pastikan orang lain tidak sesat, tidak lari daripada kebenaran sebagaimana kita tidak suka kita jadi sesat, kita tidak suka kita lari daripada kebenaran. Jadi kalau semua kita beramal dengan hak ni, salah satu daripada ciri an-nasihatu li'ammatil muslimin, kita beramal dengan hak ni molek. Suasana jadi molek, masyarakat jadi molek. Orang tu Islam kita fikir lagu mana nak suruh dia boleh Islam. Orang Islam dah kita fikir lagu mana supaya dia tidak lari daripada landasan Islam. Kalau semua fikir lagu tu. Bila kita fikir lagu tu, mula-mula sekali kita kemah kita dululah. Kita kemah, moga kita nak buat lagu tu. Masalah tu kita tak fikir pun lagu tu. Kita sendiri pun lebih-lebih kurang. Lebih-lebih kurang sekadar. Sekadar padahlah. Kita sendiri. Apa? Sebab kita tak fikir lagu tu. Bila kita fikir, kita akan melengkapkan
menundukkan diri kita. Kalau kita nak beradab dengan puak-puak sesak, kalau kita kata, kita akan menekakkan diri kita dengan hujah kita, dengan dalil dia. Kita nak pelekat juga dalil dia sebab kita nak lawan dia. Jadi kemah. Jadi kemah. Bapa yang kita nak lawan dia? Supaya orang lain tak jadi sesak kerana dia. Tu. Jadi kita kemah kita. Jadi maknanya kalau semua orang Islam ada keinginan ni, molek. InsyaAllah hidayah dengan mudah tersebar. Kesesatan akan mudah untuk terhalang. Molek. Dan di antara an-nasihatu li'ammatil muslimin lagi, suruh mereka kepada kebaikan, larang mereka daripada kemungkaran. Dengan penuh hikmah, ikhlas dan kasih sayang. Suruh kepada kebaikan. Suruh kepada kebaikan ni banyak perangkat. Banyak. Kalau keluarga, ayah kepada anak. Ayah kepada anak bermula suruh anak semaya. Hatu. Dalam rumah dulu deh. Dalam rumah. Suruh isteri tutup aurat dalam rumah dulu. Dalam rumah. Suruh anak-anak kena tutup aurat. Anak datang pakai molek dengan penuh bersopan, dengan menjaga maruah diri. Start situ. Itu termasuk orang awal tu. Orang awal Islam tu termasuk tu. Kalau start situ molek. Dia jadi molek selalu. Dia jadi molek selalu. Tapi sebab tak situ molek, dia jadi masalah. Dia jadi masalah. Bukan sekadar si bapak tu sendiri, si ayah tu sendiri tidak suruh anak kepada kebaikan. Dia termasuk di dalam orang awam Islam ni. Orang lain nak tolong ayah, dia marah pula. Dia jadi lagu lain. Tapi sebaliknya kalau ada hak ni, mula-mula sekali daripada ayah kepada anak, keluarga tu dulu, situ dulu. Nunggu duduk situ. Jaga molek. InsyaAllah molek. Lepas tu kalau mampu lagi hak anak orang lain pula. Lepas tu saling mengingati di antara satu sama lain. Suruh hak ni, lama-lama molek. Masyarakat jadi harmoni. Apa? Masing-masing ada hak ni. Tegah daripada kemungkaran, ada benda muka anak buat tak molek. Mula-mula sekali. Dalam rumah dulu. Lepas tu luar rumah pula cakap kau luar. Tu. Kena ada hak ni. Ni mana termasuk dalam hal an-nasihatu li'ammatil muslimin. Dengan penuh hikmah, penuh ikhlas, penuh kasih sayang. Dia hak ni boleh keluar. Di antara dia sebagaimana hak kita sebut sebelum ni, ciri-ciri an-nasihatu li'ammatil muslimin, ikhlas kepada pemimpin orang-orang Islam. Tu daripada rakyat kepada pemimpin. Tu. Mana hak ni boleh merangkumi semua mana hubungan di antara manusia, semua bentuk hubungan di antara manusia, sama ada hubungan kekeluargaan dan bokok lagi, sehingga mana boleh bokok luah lagi. Kemudian seterusnya menghormati yang tua, mengasihi yang muda. Hak ni banyak dah tak ada, banyak dah hilang. Sudah banyak, semakin terhakis dari sehari ke sehari. Tidak hormat kepada hak tua sehingga anak tidak hormat kepada ibu bapa. Tak tu. Kita biasa dengar seumur, dengar lari, budak lari daripada rumah dia. Kerat lari. Tapi orang besar-besar, 18, 19, 20 halah kata. Baru ni. Umur 13 teno. Berapa kali dah? 5 kali dah berapa kali. Lari daripada rumah. Masuk sakabak. Tali teguh. Umur 13. Anak tino. Teguh sikit. Sudah. Ada 2 minggu. Lepas tu kelik pula. Lepas tu, nak main lah tu. Umur 13 lagi. Umur 13 ni. Berekat manja lagi kalau nak kira. Tapi siapa kau berekat tu, tak hormat. Tak ada rasa. Hormat nak dengar orang tua royak, kau tak ada. Teguh lagi. Apa setara tu? Mana? Kau tak tahu. Siapa gitu sekali kerosakan yang berlaku. Jadi hal ni tak ada. Mengasihi yang muda pun begitu juga. Semakin lama semakin terhakis. Semakin lama semakin hilang. Hilang tu bukan daripada orang luar daripada Islam.